Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Alhamdulillah kita sekali lagi dapat bersama dalam sesi pembelajaran sains tahun 6 bersama saya, Cikgu Raja Dain. Baiklah murid-murid, untuk sesi kali ini kita akan bincangkan satu topik iaitu simbiosis. Cikgu harap murid-murid semua dah bersedia dan boleh rujuk buku teks muka surat 64. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan simbiosis? Simbiosis ialah hubungan rapat antara dua atau lebih hidupan, iaitu haiwan atau tumbuhan yang saling memberi manfaat antara satu sama lain. Baiklah, simbiosis wujud dalam tiga keadaan. Ada tiga keadaan simbiosis. Yang pertama, mutualisme, berlaku hanya pada haiwan. Yang kedua, komensalisme. Dan yang ketiga, parasitisme. Komensalisme dan parasitisme berlaku kepada haiwan dan tumbuhan. Jadi cikgu harap murid-murid ingat ya, simbiosis berlaku dalam tiga keadaan. Yang pertama, mutualisme berlaku pada haiwan, komensalisme dan parasitisme pula berlaku kepada haiwan dan tumbuhan. Apa dia mutualisme dan apa dia komensalisme? Dan apa dia parasitisme? Okey, kita akan bincangkan satu persatu. Mutualisme. Mutualisme ialah interaksi yang membawa manfaat kepada kedua-dua pihak. Jadi, hubungan antara hidupan sama ada haiwan dengan haiwan ataupun tumbuhan dengan tumbuhan ataupun haiwan dengan tumbuhan, kedua-dua hubungan ini memberi faedah kepada kedua-dua pihak. Contohnya, haiwan. Contohnya ya, kita tengok. Murid-murid boleh tengok gambar yang cikgu paparkan. Hubungan antara burung gembala kerbau dengan kerbau. Jadi burung gembala kerbau, dia hinggap di belakang kerbau, dia akan makan ulat, dia akan makan kutu babi sengkenik yang ada di belakang badan kerbau. Kerbau rugi tak? Kerbau tak rugi, dia dapat manfaat. Jadi gatal-gatal pada belakang kerbau dapat dihilangkan oleh burung gembala kerbau. Ulat-ulat ataupun serangga yang berada di belakang kerbau yang menyebabkan kerbau tidak selesa akan dimakan oleh burung gembala kerbau. Okey, seterusnya. Komensalisme. Komensalisme ialah interaksi yang membawa manfaat kepada satu pihak sahaja, manakala pihak satu lagi tidak mendapat sebarang manfaat mahupun kesan buruk. Okey, kita tengok contoh. Haiwan yang pertama kita tengok. Apa tu? Apa gambar rajah yang cikgu paparkan? Okey, itu ialah simbiosis antara ikan remora dengan jerung. Yang kecil-kecil yang berenang di bawah jerung tersebut kita panggil ataupun namanya ialah ikan remora. Ikan remora ni dia akan berenang bersama-sama dengan jerung. Kenapa? Jerung dia akan makan, kemudian sisa makanan jerung tu akan terapung-apung di sekitar jerung. Jadi ikan remora ni dia akan tumpang makan sisa-sisa makanan yang ditinggalkan oleh jerung. Jerung rugi tak? Jerung tak rugi. Jerung tak rugi. Jadi ikan remora untung, jerung dia tak rugi. Dia tak rugi dan dia tidak mendapat sebarang manfaat. Jadi ini dinamakan sebagai hubungan komensalisme, interaksi yang membawa manfaat kepada satu pihak sahaja, iaitu ikan remora. Manakala jerung, pihak yang satu lagi, tidak mendapat sebarang manfaat mahupun kesan buruk. Dia tak rugi dan dia juga tidak untung. Okey, seterusnya kita tengok komensalisme dalam pada tumbuhan. Okey, pokok apa ni? Biasa tengok kan? Ini dinamakan sebagai pokok paku langsuya. Pokok paku langsuya ni dia tumbuh menumpang pada pokok yang lain. Pokok paku langsuya ni dia tidak memberi mudarat ataupun tak memberi kesan buruk kepada pokok yang ditumpang. Dia sekadar tumbuh di atas pokok tersebut untuk mendapatkan cahaya matahari. Dia tidak tidak mengganggu hidupan ataupun perjalanan hidup tumbuhan yang ditumpangi. Okey, seterusnya kita tengok hubungan yang seterusnya iaitu parasitisme. Okey, parasitisme, interaksi yang hanya memberi manfaat kepada sebelah pihak sahaja dan merugikan pihak yang lain.
Okey, contohnya haiwan. Apa tu? Gambar apa tu murid-murid? Itu gambar sengkenik ataupun kutu babi. Kutu babi ni dia menghisap darah pada badan kucing. Jadi, ini hubungan yang cuma memberi untung kepada satu pihak saja, iaitu sengkenik. Kucing yang dihinggapi sengkenik tersebut, apa dia dapat? Dia tak dapat apa-apa, dia rugi. Malah dia akan rasa gatal, tidak selesa. Jadi itu maksudnya satu kerugian. Macam kita lah, bila terkena kutu babi, apa kita rasa? Sakit kan? Kutu babi dia kenyang, dia akan hisap darah. Tapi kita sebagai yang tempat dia tumpang akan rasa tidak selesa. Kita akan rasa rugi. Okey. Jadi itu contoh parasitisma untuk haiwan. Seterusnya untuk tumbuhan. Okey, pokok apa ni? Okey, ni kita namakan sebagai pokok dedalu yang tumbuh pada batang pokok mangga yang dipanggil pokok perumah untuk mendapatkan sumber nutrien dan air daripada tumbuhan yang ditumpanginya. Okey, pokok dedalu ni dia tumbuh pada dahan pokok mangga. Kemudian akar dia tu akan melekat pada dahan pokok mangga dan akar dia akan menyerap air dan nutrien pada batang pokok mangga. Jadi pokok dedalu ni dia untung, pokok mangga rugi. Jadi ini adalah satu hubungan yang kita namakan sebagai parasitisma. Okey, baiklah murid-murid. Jadi cikgu harap murid-murid faham apa yang dimaksudkan dengan simbiosis dan 3 keadaan simbiosis tadi. Yang pertama, komensalisma. Yang kedua, mutualisma. Dan yang ketiga, parasitisma. Okey, baiklah murid-murid. Sebelum kita akhiri sesi pembelajaran kita pada pagi ini, cikgu nak murid-murid semua bersedia dengan buku topikal yang warna hijau ni. Okey. Ada tugasan yang cikgu nak beri, iaitu buat latihan di dalam buku topikal muka surat 21 dan 22. Okey, selepas siap, sila hantar gambar ke WhatsApp peribadi cikgu untuk cikgu rekodkan. Okey, itu saja untuk sesi kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi seterusnya pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.